Sebut tentang zakat, orang akan anggap zakat tu adalah zakat fitrah. Fitrah, bila tanya bayar zakat, bayar bila zakat fitrah. Baru ni tak mahal mana, ada yang 7, ada yang 5, yang tengok pada negeri. Tapi sebenarnya zakat tu banyak. Dia ada zakat saham, ada zakat emas, ada zakat pendapatan. Semua tu benda yang telah dipersetujui oleh kebanyakan para ulama berhubung tentang zakat pendapatan. Jadi ada orang confuse pula, zakat pendapatan macam mana? Zakat simpanan lain ke zakat pendapatan lain? Lain. Dua-dua tu lain-lain. Sebab zakat pendapatan dia ada dia punya garis panduan ya untuk kita bayar zakat. Macam tuan-tuan di Putrajaya, kerja di Putrajaya, zakat bayar Putrajaya. Maksudnya zakat bayar di bawah wilayah persekutuan. Ya, pusat zakat pusat lembaga zakat Selangor, tu yang Selangor. PPZ wilayah, pusat pungutan zakat wilayah persekutuan. So kita bayar dengan dia orang. Jadi tuan-tuan dan puan, zakat tu banyak dia punya definition dia. Kita kena faham. Zakat simpanan lain, zakat fitrah lain, zakat saham lain, zakat zakat pendapatan pun lain. Dia ada kiraan dia. Dari sudut syarak, yang dimasukkan dengan zakat bermakna mengeluarkan sebahagian harta atau hak milik kepada mereka yang layak menerimanya dengan kadar tertentu setelah mencukupi nisabnya dan sampai masanya 1 tahun atau setelah sempurna menuai bagi tanam-tanaman. Ini bagi orang yang menanam, tapi macam kita tak menanam. Jadi kita kena tengok kita punya kadar yang ada, sama ada emas kita tu ataupun simpanan kita, saham kita dan sebagainya. Dan kita kena faham bahawa perkara itu adalah wajib. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Solat, sembahyanglah kamu, kemudian bayarlah zakat. Allah comparekan, bukan compare, Allah letakkan bersama. Dia letak orang kata apa? Dia seiringkan. Maknanya aqimus solah wa atuz zakah. Semayang dan bayar zakat. Maksudnya kalau kamu semayang, zakat tak bayar, tak ada apa juga. Habis. Sia-sia. Maksudnya kamu semayang, pahala kamu semayang tu habis, top up untuk zakat. Sama juga bila kamu berzakat tapi tak semayang. Ada orang dia kata tak apa, kita beza-bezakan. Zakat lain, semayang lain, puasa lain. Yang penting saya buat salah satu. So bila buat salah satu, kira okey lah tu. Dia ingat apa, ini bukan boleh, orang kata apa, boleh main-main. Rukun Islam 5 tu wajib buat semua kecuali satu tidak wajib ketika tidak mempunyai kemampuan, iaitu haji. Contoh ni musim haji. Kita dah dikira tak mampu ni. Walaupun orang kata tak apa ustaz, saya boleh bayar yang paling mahal 250,000. Baru ni ada seorang jumpa orang kaya betul lah tuan. Dia ni memang nak pergi haji, nama dia dah ada. Dia kata ustaz, kenapa yang ditutup itu marah ke Arab Saudi? Dia tak tahu yang Arab Saudi sekarang teruk. Dalam kes COVID dia sangat tinggi, menakutkan. Kawan saya dekat Arab Saudi tak boleh balik-balik lagi. Dia dipinjamkan ke Arab Saudi, pensyarah USIM, tak boleh balik-balik lagi. Dia kata lekat, dia kata. Duduk kat sana, nak keluar tak boleh. Lepas tu dia punya pengawalan dia tak macam kita. Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, jaga sungguh. Lepas tu kita ni takut. Orang Arab mana dia takut tuan-tuan. Dulu ingat COVID ni macam kuman atas roti kot. Tak sama. Arab ni, saya duduk negara Arab, belajar biasa tu roti, dia bakar-bakar letak atas jalan raya, nak bagi kering roti tu kan. Itu kuman tak jadi apa, kita makan cirit-berit, dia makan tak jadi apa. Sebab apa? Sebab dia dah biasa. Jadi dia ingat macam tak ada apa tau. Jadi tu sebabnya meningkat sampai 1000 sehari dia punya kes baru. Kawan saya kat sana kata menakutkan. Nak pergi semayang Masjid Haram tak boleh. Orang kata ustaz dah buka lah ustaz. Memang untuk kaki tangan dalam. Dia sama macam Tok Imam kita lah. Tok Imam kita ni adalah 3-4 orang. Tak ramai. Sebab surau kita besar mana sangat. Masjid kita pun paling besar pun masjid besi. Boleh masuk 5,000 orang kan. Masjid Haram ni, wish bang, ratus ribu boleh masuk dalam tu. Dah, jadi masuk, bila dah boleh masuk dalam tu, kaki tangan bukanlah sikit. Tu yang kita tengok bila semayang berjemaah tu nampak macam penuh dekat sahah ataupun dekat tempat tawaf tu. Semua kaki tangan semua tu.
kaki tangan yang atas, yang bawah, apa semua tu. Jadi kena faham konsep. Jangan main pukul semua dalam Instagram, dalam Facebook semua pakai pukul semua dah. Jadi tuan-tuan buat benda-benda tu kita faham. Macam kita alhamdulillah kat Malaysia kita jaga, hatta penjarakan pun jaga. Tadi pun saya keluar pergi ke UKM tadi, bila balik singgah tengok durian. Makan sikit durian. Lama tak makan durian ni. Bila makan tu datang ada orang datang. Oh, tu lah ada. Jadi bila kita makan tu ada ramai orang datang. Dia kata, ustaz lama tu nak salam. Nak salam saya kata tak boleh lah, kita macam ni kan, kita buat tanda tu. Allah ustaz bagilah salam sekali je. Bukan masalah sekali, masalahnya ni SOP. Kan? Jadi kita cuba sedaya upaya untuk elak. Kan? Tapi kalau dah ini tak faham juga, kita pun nak macam dia tarik tangan kita kan. Takkan nak sepak muka dia. Baik. Yalah, ada setengah orang tu dia lama tak jumpa ustaz tuan-tuan. Duk tengok dalam TV, duk tengok Instagram. TV pun kita orang rakam online. Tak pernah lagi saya buat kerja macam tu tuan-tuan. Pakai cantik-cantik, bawah kain pelekat. Pakai rakaman masuk TV3, Selamat Pagi Malaysia. Cuma tanyalah ustaz dia kena pergi sana. Sebab tanya ustaz ni sebab dia ada soal jawab kan. Yang lain semua online. Ya, kita rakam pakai tu, masuk hantar ke dia orang. Sampai peringkat tu. Saya pergi ke TV3, rakaman macam tak ada apa tu kan. Kosong orang. Jarang tempat media kosong. Jadi nak bagi tahu dia orang jaga sungguh-sungguh. Ya, tuan-tuan puan. Jadi macam kita tak boleh pergi haji. Wajib pergi haji tu, tapi dah bila dalam keadaan Covid ni, kita dah tak dikira sebagai apa? Orang yang berkemampuan. Maka jangan duk pening-pening kepala. Jadi kalau kita bayar zakat, semayang tak boleh juga. Dia kena semayang dan zakat sekali seiring berjalan. Apakah falsafah di sebalik membayar zakat? Pertama, tuan-tuan puan, satu cara pengabdian diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang lain. Tuan-tuan, duit kita ni bukan semua bilik kita. Itu sebabnya harta kita ni kita kena tengok berapa yang ada dalam kita punya akaun. Kena tahu. Saya dulu pun masa balik kan, rupanya kena tengok selalu akaun. Rupanya setiap negeri tu dia ada nisab akaun. Kalau di wilayah ni, kalau tak salah saya, jangan dalam lebih kurang 13,800 ke atas lah lebih kurang. So maksud tuan-tuan kena cek balik wilayah berapa. Macam Selangor lebih kurang 14,000. Kalau dalam akaun tuan-tuan puan ada 14,000 ke atas, kalau duduk Selangor bayar zakat. Wajib dah bayar tu. Kata ustaz, saya alhamdulillah lah ustaz, saya pecah-pecah kan. Saya ada 14,000, ada 15,000. Tapi saya pecahkan 5,000 bank Islam, 5,000 CIMB. Allah Ta'ala pun kau nak tipu dia. Aduh, dia tak boleh, dia kira semua bukan. Bagaimana kalau dah 50, 100,000, ni baru seorang 4 hari lepas ada seorang jutawan. Dia tak tahu bahawa zakat simpanan tu wajib. Ini lagi best. Dia kata ustaz, patutlah bisnes saya ada satu projek tak dapat. Dia tengok orang beriman ni dia tu balik ke situ. Dia memang banyak dia masa PKP baru ni, dia rasa duit dia saja habis untuk bagi kat orang macam tu je dekat 500,000. Dia hantar ke orang tu, hantar ke sini, hantar macam-macam kat Mahat Tahfiz yang masa tu kan dia orang terlekat dalam makan minum kan, dia hantar online je, dia hantar duit. Bila tanya nak bagi resit ke ya, hamba Allah gitu. Tak ada lah suruh hantar pakai papan hitam semua tak ada. Dia suruh hamba Allah je. Baru-baru ni dia sembang, dia kata ustaz, kena zakat kena bayar. Zakat apa lagi saya bayar ni? Emas saya dah bayar, ni saya bayar. Lepas tu ada satu dia tanya dia punya apa? Ni, jam tangan dia. Ada satu jam tangan dia harga 890,000. Jam tangan dia 890,000. Dia kena bayar zakat ke? Saya kata tak bayar zakat sebab itu bukan emas. Saya kata macam mana bentuk ni? Dia hantar gambar. Dia ambil gambar, dia WhatsApp ke saya. Bentuk tu macam alahai. Macam mana nak cakap tak logik lah 890,000. Tengok tu dia macam apa, transformer punya muka. Cuma dia punya tu pusing-pusing gitu kan. 890,000. Dia kata kena keluar. Saya kata ni emas ke? Bukan. Kalau emas wajib zakat lah. Tapi ni bukan emas. Dia apa benda teknologi. Saya kata tak payah bayar zakat. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan, sampai peringkat tu dia tanya sebab dia minat. Rupanya ada satu yang dia tak tahu. Dia kata saya tak tahu yang zakat simpanan tu wajib. Kalau dia jutawan berapalah zakat. Lepas tu dia kata macam mana ustaz nak kena bayar? Saya kata pergilah lembaga zakat. Dia duduk di Selangor, so dia kena pergi ke lembaga zakat Selangor.
Saya kata pergi lembaga zakat account, suruh dia orang kira. Tengok account, bagi kat dia orang, nanti dia orang kira kan. Pandai tu dia orang kira. Yang lepas-lepas ni Ustaz, nanti dia orang kira lah. Aku nak kira pun tak kerti, sebab paling tinggi pun saya boleh kira sampai 1 juta. Yang lebih tu aku tak kerti lah. Dia punya harta, ya Allah, tak tahu nak cakap apa lah. Ismit ulama raja. Tuan-tuan puan, nak bagi pada orang, itu kemampuan. Bila kita ada duit, kita bantu. Itu sebab zakat baru ni banyak keluar zakat pada orang-orang susah. Yang bekerja, kena berhenti kerja, layak kena zakat. Dia dah kira asnaf lah. Jadi itu sebabnya pusat zakat dia lebih tahu siapa dia nak bagi. Yang kedua, kesanggupan mengeluarkan sebahagian kecil daripada harta yang disayangi dianggap sebagai satu amalan jihad. Ini dipanggil jihad ekonomi. Nak bagi duit ke orang ni bukan senang. Tu terang tuan-tuan, nak bagi duit ke orang bukan senang. Nak belanja orang susah. Terfikir kita, habis duit RM50, dah income tak ada sekarang ni, nak bagi kat orang pula. Tambah-tambah kalau orang yang ada kekuatan, dia boleh lawan perasaan tu, itu dipanggil jihad ekonomi. Bantu orang Islam, bantu pusat zakat. Ya, kalau kita ada NGO banyak tak apa, NGO pun kadang-kadang dia hanya boleh pilih. Dia tak boleh pilih ambil semua. Macam Ustaz Abid dia ada yayasan dia pergi tu, dia akan pilih 1, 2, 3 yang dia nak pilih. Kalau kawasan tu ada 20,000 orang rumah miskin, dia tak akan bagi semua. Dia akan pilih yang paling susah. Dia adalah pilihan. Saya ada yayasan kat sini, dia orang akan cari, dia akan bagi ikut berapa bajet yang dia orang ada. Tapi pusat zakat tak, dia kena bagi semua, dia kena pastikan kawasan tu, negeri tu semua dapat. Tapi dia orang kena ni lah, memang dia orang kena pergi berjalan cari, dan kena ada wakil-wakil. Kita sebagai wakil lah, kalau tengok ada kawasan kita kat sini yang susah, rumah dia tak ada makanan apa semua, tuan-tuan kena bagi tahu kat pusat zakat. Nanti kan dia orang datanglah bagi. Kita sebagai mata-mata kepada mereka. Yang ketiga, membersihkan perasaan dendam dan hasad dengki. Ini untuk elak daripada orang hasad, orang fakir miskin dengki kepada kita, tuan-tuan. Yang keempat, melenyapkan sikap cintakan harta, bakhil dan kedekut. Ini sifat bagi orang yang ada duit. Kadang-kadang dia rasa takut nak memberi. Macam contoh, masjid dan surau, bila tidak ada, orang kata apa? Tidak ada pengunjung, jadi kita surau dan masjid putus duit. Ya, masjid tak kerja. Jadi nak bayar bil api, bil air, tetap kena jalan. Jadi kalau yang setengah tu dah kena bayar ni, apa yang sembuh pun ni untuk COVID tu. Di masjid negeri, ada satu masjid negeri dekat Pahang, dia habis dekat berapa ribu, dekat 6-7 ribu ringgit untuk sembuh benda tu aja. Masjid bayar sini bayar, buat suruh kita buat sendiri berapa? Buat internet lah. Sebab kecil, ni masjid-masjid besar putus duit, tuan-tuan. Sebab kita kena bantu, kena terus bantu. Sebab bila kita buat live kan, ustaz-ustaz dia buat live, bawah tu bagi dia ada nombor akaun surau kan, dia bukan buat hiasan teman, dia suruh masuk tu. Kita masuk lah apa yang mampu kan. Ikut ada yang kata saya masuk lah RM10, okey, alhamdulillah. Yang kelima, mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyumbangkan sebahagian demi agama Allah. Ini antara benda yang digalakkan dalam Islam. Tuan-tuan dan yang dikasih sekalian, apa perbezaan zakat dan sedekah? Ini beza. Tuan-tuan kena faham antara zakat dan sedekah. Ada orang dia niat sedekah. Dia niat sedekah, tapi sebenarnya dia nak bayar zakat. Tak boleh ya. Dia kena betulkan dia punya niat. Jumlah atau nilai sedekah terpulang kepada hasrat si pemberi, penderma, sama ada sedikit ataupun banyak. Macam tuan-tuan nak bagi sedekah. Tuan-tuan bagi kat siapa-siapa, kat luar, kat dalam, kat siapa-siapa tuan-tuan nak bagi. Bila tuan-tuan bagi, tuan-tuan terpulang nak bagi berapa. Sebab apa? Itu sedekah. Cuma kena tengok siapa tuan-tuan nak bagi. Orang tu ada duit ke, orang tak ada duit ke, orang tu kaya ke tak kaya. Nak bagi pada kawan, dia tak panggil bagi sedekah, dia panggil hadiah. Tu istilah. Sedekah yang diutamakan ialah sedekah yang tersembunyi, sehingga dianjurkan agar masyarakat umum tidak mengetahui siapa penyumbangnya. Ini adalah yang terbaik. Baik. Tapi kalau katakan dia memberi, sebagai contoh, macam musim PKP, ramai orang terpaksa tunjuk dalam laman sosial. Kenapa kena tunjuk dalam laman sosial? Sebenarnya tunjuk di laman sosial ada beberapa sebab. Macam contoh Ustaz Abid Liu tunjuk dalam laman sosial, bukan dia nak takbur apa. Tak ada sebab dia nak takbur. Ada sebab kenapa dia letak kat situ. Sebab dia di bawah yayasan. Yayasan ni kena tunjuk. Contoh, saya pemilik yayasan. Saya yang pergi bantu. Ni bagi 100, 1,000, 2,000, 3,000. Ada yang bagi puluhan ribu. Dia bagi, okey. Ustaz, saya bagi Ustaz. Mana bukti?
Dia orang bukan nak surat, bukan nak receipt, tak nak. Dia tak bagi receipt, dia tak nak pun receipt. Cuma yang dia nak tengok benda tu sampai ke tak. Contoh dia bagi katakan jumlah lebih kurang terkutip lebih kurang 300,000 sebagai contoh. Di mana 300,000 tu? Tu buat dia ambil gambar, beli tu, beli kipas, beli aircon bergerak apa semua tu kan. Tu semua tu kos. Jadi dia nampak kan. Itu pertama dibenarkan dalam Islam. Itu kita nak menunjuk kepada orang bahawa ini adalah bukti bahawa kita telah menyumbang, kita telah sampaikan apa yang telah diberi kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menggalak orang lain buat sama. Galakkan orang lain buat sama. Jom kita pakat-pakat buat. Kita masuk, orang lain pun pakat masuk. Itu bagus. Nombor 3, dibenarkan juga untuk apa tuan-tuan? Untuk menggalakkan keluarga kita juga turut buat. Masuk dalam WhatsApp group, itu dibenarkan. Yang keempat, itu haram. Tunjuk sebab apa? Sebab nak bagi tahu aku layak untuk menjadi pemimpin. Itu tak boleh. Kita nak buat betul-betul. Tak boleh ada sebaliknya dan sebagainya. Tak boleh. Baik. Itu sedekah. Manakala zakat tak. Zakat dia ada dia punya kos dia. Kalau katakan duit kita ada RM14,000, tolak 2.5%. So kat situlah. Kalau RM15,000 je, tak RM15,000, 2.5% daripada kita punya zakat. Ada yang kata lebihan. Yang lebih tu, yang katakan RM14,000 dia punya apa yang kena zakat, lebih daripada 5 tu simpanan, RM1,000 tu kena zakat. Ada ulama dia dalam antara Imam Nawawi dia kata kira semua lebih baik. Maksudnya kira RM15,000 keseluruhan 2.5%. Itu yang terbaik. Ya. Dia ada dua kiraan. Tapi pusat zakat dia adalah kiraan dia, sama ada dia pakai semua ataupun dia pakai sebahagian. Baik. Yang kedua, perbezaan bentuk. Sedekah boleh dibuat dalam pelbagai bentuk, sama ada makanan, pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya. Sedangkan zakat pula adalah dalam bentuk yang lebih khusus seperti zakat fitrah, zakat binatang, ternakan, biji-bijirin dan sebagainya. Ini pun antara benda yang kita kena faham. Macam sedekah ni kita boleh bagi dalam bentuk masakan. Contoh kita pergi beli tom yum, beli makanan lebih kurang 400 orang punya makanan, letak kat surau, itu sedekah dia panggil. Dia tak panggil zakat. Zakat ni mesti dalam bentuk yang tertentu yang telah ditetapkan. Nanti kita akan bincang. Yang ketiga, faktor masa membezakan juga zakat ni. Zakat dengan sedekah. Faktor masa juga membezakan zakat dan sedekah. Zakat mempunyai masa tertentu, patut dikeluarkan seperti zakat fitrah. Zakat fitrah, badan dikeluarkan bermula awal Ramadan sehingga sebelum solat sunat Aidilfitri. Baru ni orang ramai betul orang tanya tentang zakat bayar online. Sebab selalu dia kata ada gegar tangan. Ni tak ada. Gegar tangan tu bukan rukun. Dia bukan syarat. Dia yang penting kita bayar. Duit tu sampai. Lepas tu niat tu sampai. Lepas tu kita ada pula yang kata terlupa baca doa. Doa. Kan online tu kan. Dia dah bayar baru Allah Akbar. Terlupa baca. Tak apa. Yang penting kau klik dia memang nak bayar zakat. Itu dia. Ya. Risau betul orang ni, memang ramai betul. Tapi ada juga yang tak puas hati. Ada yang rasa dia tak sedar hati ke dah. Tapi alhamdulillah sebab kita ada juga di negeri-negeri macam wilayah dia buka kan. Buka tak? Bayar zakat dekat surau. Buka kan? Di Selangor pun buka. Jadi ramai yang tak puas hati dia pergi kat beratur. Tak apa, pergi. Yang penting bayar. Jangan tak bayar tu. Saya was-was Ustaz. Bayar online saya was-was. Jadi kau bayar kat mana? Tak bayar. Itu haram lah, tak boleh lah, kena bayar lah. Dah kalau tak boleh bayar online, kau pergi bayar kat masjid. Dia ada kaunter-kaunter terbuka. Sekarang ni ada kaunter online masa tu kan. Kaunter online, kaunter apa? Drive-thru. Apa lagi nak? Rasanya siapa yang bayar drive-thru ni? Oh, Datuk Seri Najib. Dia apa? Drive-thru, masuklah surat gambar kan. Okey. Macam di McD pula. Mudah kan? Mudah. Okey. Jadi faktor masa tu memainkan peranan. Dia tak boleh main bagi ikut dan, tak boleh. Kalau tidak, ia akan menjadi sedekah. Sedekah biasa jika dikeluarkan selepas solat sunat Aidilfitri. Ini bincang ulama, ada yang kata tak boleh bayar dah, kira berdosa. Tapi kalau dia bayar pun dia akan jadi sedekah ammah. Ada yang kata jadi, tetapi ramai banyak ulama kata tidak jadilah. Dia kena bayar sebelum solat sunat hari raya. Jadi solat sunat hari raya baru ni macam mana? Okey.
Semua pakat jadi imam kan? Imam lah ke ni? Tak? Okey. Cuma cara pegang tu lah. Ada yang pegang tombak. Okey lah pegang tombak tu. Ada teguran kan? Sebab saya nampak dah jadi macam mainan pula lah. Ada yang pegang apa? Penyapu tu okey. Penyapu tu dia benda tak nampak bersungguh. Ada yang pegang tu belon budak tu. Kan yang orang buat belon panjang tu. Dia pegang itu. Kata macam nak main-main pula. Jadi janganlah macam tu. Kalau dia pegang betul-betul macam dia pegang parang sungguh. Okey. Anggap macam pedang pegang kan. Apa tanda parang tu? Ini tanda melawan COVID. Okey lah. Ini tak letak apa pelik-pelik. Tapi ada lah bila dia ditegur tu ramai yang tarik balik, ada yang buat lawak kan, dia tarik balik. Tapi kalau tak betul-betul tak apa, dia pegang kayu, dia pegang pelepah kan. Cuma kesilapannya masa kita ada orang marah lah, dia kata kenapa tak letakkan garis panduan pegang apa? Pegang tongkat tu. Allah, orang tengah COVID, brother. Orang tengah COVID, jadi memanglah susah lah kita nak fikir semua benda, nak buat SOP semayang lagi, SOP tu lagi, SOP ni lagi. Tongkat tu tak terfikir kita. Dia sebenarnya tongkat tu masa bila kita tahu? Masa kuliahnya ni lah. Masalah kuliah maghrib tak datang. Lepas tu kecoh, kenapa tak bagi tahu? Takkan benda tu pun nak bagi tahu. Jadi benda-benda macam ni kadang kita kena faham lah. Bukan semua benda kita kena maklum, kena letak dalam SOP. Jadi kita kena saling tolong bantu-membantu. Jadi saya buat masa tu simbang dengan kawan-kawan dalam grup, kata silap juga patutnya sehari atau 2 hari sebelum apa, sebelum hari raya tu kita buat kuliah bagaimana nak menjadi khatib. Terlepas pandang saya pun kalut nak raya kan, jadi lupa habis segala-gala kan. Ya, kita pun silap juga sebab tak bagi kuliah. Kadang-kadang bagi kuliah, tapi bagi kuliah masa musim COVID ni luar biasa. Live sampai mencecah 80,000. Kalau forum tu mencecah masa tu saja 150,000 live. Mana datang manusia tu? Mungkin malaikat akan tengok juga kali. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, macam dia orang minat kan. Jadi kita harap lepas ni masjid akan jadi penuh. Ni pun penuh sebenarnya ni. Malaikat. InsyaAllah. Sebab dia syaratkan 1/3 masjid kan. Betul ke? Ni 1/3. Lepas ni bila dah buka 100%, harap-harap subuh tu memang tak sempat kita nak kawal. Tok Imam memang kelang kabut masa tu. Macam mana Tok Imam? Dah bersedia tu. Saya nak bayangkan lepas ni solat subuh sampai bakau. InsyaAllah lah kan, insyaAllah. Sebab tengok komen dalam Facebook, Instagram tu nampak, Masya Allah. Yang tak pernah pergi masjid, bercakap macam seakan-akan pergi masjid. Bila dia cakap tu, nampak yang dia tak betah pergi masjid. Itu bahaya tuan-tuan. Bahaya. Itu baik jangan cakap kalau tak pernah pergi. Aduh, la ilaha illallah. Saya boleh cakap sebab saya ada Instagram saya dekat 500,000 lebih. Jadi kita tengok komen-komen orang dekat tentang masjid ni, bila masjid tak tutup 12 orang saja. Jadi komen tu macam-macam komen, beribu komen. Jadi kadang-kadang saya boring-boring tengok PKP tak ada buat apa kan. Nanti buka, komen boleh tahan juga. Ada yang komen tu tahu yang dia tak pernah pergi masjid ni. Cuma kita tak ada balan. Kau ni tahu ke tidak apa tu solat berjemaah ni? Baik, tuan-tuan dan puan. Okey, apakah syarat-syarat mengeluarkan zakat? Dia ada syarat-syaratnya tuan-tuan. Zakat tergolong kepada 2 jenis zakat badaniyah, iaitu zakat tubuh badan atau zakat fitrah. Yang kedua zakat amaliyah, zakat maliyah, iaitu zakat harta benda seperti wang, perniagaan, binatang ternakan dan sebagainya. Manakala zakat fitrah ni kita dah buat baru ni, diwajibkan sempena berakhirnya bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada bulan Ramadan ke atas orang yang merdeka, hamba sahaya lelaki, perempuan dan kaum muslimin. Bermaksud orang yang berkemampuan. Selalu kita silap ni. Ni ada setengah-setengah orang yang ada sedikit kesilapan. Silapnya mula dia susah, dia miskin. Tapi dia ni ada lebihan duit. Maksudnya RM7 tu ada untuk diri dia. Bahkan tu buat ulama letak.
bayar ikut apa yang dia mampu. Contoh, dalam rumah dia ada 5 orang, dia mampu bayar untuk seorang saja, dia wajib bayar yang seorang tu. Ni tak, dia tahu dia susah, dia miskin, dia menerima je. Orang tu bayar orang ni, dia tak memberi. Itu tak boleh. Itu sebab zakat badaniah ni dia kena bayar semua, walaupun dia susah. Masa saya kat Kelantan, bila hari raya selalu kan kita kat Kelantan kan, saya tengok ada orang datang, masa kita duduk lepas habis kuliah subuh tu, pagi apa ni, sehari sebelum raya, kuliah subuh, ramai orang luar balik semua kan. Lepas tu Kelantan ni pula tuan-tuan, manusia ramai, masjid dia luar biasa, masjid dan surau dia hidup sana ni. Jadi bila kita datang tu, ada datang tanya, kata, Ustaz, saya nak bayar zakat, cuma ni saya masalah. Apa dia? Saya punya zakat ni, saya ni seorang boleh bayarnya. Dia kata, anak 7, bini seorang. Kalau saya nak dengar, kalau bini 2 memang wajib semualah. Dia kata, bini seorang, anak 7. Dia kata, saya mampu seorang lah. Saya ada 7 ya, nak bayar. Boleh tak saya tak bayar hak lain? Dosa tak hak lain? Saya kata, anak kecil-kecil semua. Maka dibenarkan dia untuk bayar. Pada masa yang sama, dia juga layak untuk menerima zakat. Zakat fitrah. Katakan ada jiran-jiran tu bayar zakat kat dia. Boleh. Macam saya, bila dia cakap macam tu, kebetulan saya tak bayar lagi, saya bayar kat dia pula. 4 orang, saya bayar untuk dia. Dia bayar kat masjid, saya bayar kat dia. Jadi maknanya dia layak menerima zakat. Pada masa yang sama, dia juga wajib bayar zakat apa yang dia mampu. Kecuali dia tak mampu langsung, memang tak ada langsung. Jadi dia tak wajib bayar zakat ketika itu. Baik tuan-tuan dan puan. Manakala zakat maliyah adalah zakat yang zakat fitrah wajib bagi orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mempunyai harta lebih daripada keperluan untuk diri dan tanggungan pada hari raya dan malamnya. Ini yang terbaik untuk bagi orang yang mengeluarkan zakat. Hukum dibolehkan dari awal Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan. Wajib selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Maksudnya malam raya. Afdal selepas solat subuh sehingga sebelum mengerjakan solat sunat Aidilfitri. Tapi hak yang ni selalunya takut terlepas. Baik kita buat sebelum. Afdal pagi tu kalau tak ada masalah kita boleh pergi. Cuma risau pagi tu nak cari amil semua sibuk pakai raya. Ada orang kabut, siapa tak apa, siapa layak tu, siapa miskin, tolong bagi tahu angkat tangan. Orang sibuk nak sembahyang, nak sembahyang, dia sibuk tanya siapa miskin gitu. Dia ada lah yang belakang-belakang tu, saya. Dia ngaku kan, tak kira dia. Masa tu dia tak tahu dah. Orang ni layak tak layak, dia bayar, dia pakai aku lepas dah. Sepatutnya dia kena cari yang betul-betul. Haram selepas solat sunat hari raya Aidilfitri. Jadi ini antara benda yang disebut dan dibincangkan oleh para ulama. Kadar bayaran zakat fitrah, kadar bayar mengikut cara asal iaitu 1 gantang Baghdadi. Ini kalau ikut kiraan asal. Tapi semua tu telah dikira oleh pihak pusat zakat dengan nilai, berapa nilai. Itu sebab macam di Selangor, kalau wilayah dia satu angka ke banyak? Macam kami di Selangor boleh bayar 7, 12, 21. Sini? 5 dengan 7, 2 kan? So dia macam Kedah pun sama juga, 5, dia ada 3 bayaran, 3 kadar. So kita tengok pada negeri betul juga. Saya pun tanya itu, saya tanya masa tu kita live dengan CEO zakat kan. Saya tanya macam mana dia punya nak tahu orang tu boleh bayar 7, orang tu boleh bayar 12, orang tu boleh bayar 21. Dia kata mengikut kadar beras. Saya kata beras ni banyak, beras apa? Cakap dengan pensyarah. Jadi CEO tu letih menjawab. Beras ni apa? Dia kata beras apa dia panggil, beras yang ada, bukan? Ni beras yang biasa, yang mati tu kita tahu dah. Ni beras yang super tempatan. Dia kata yang makan beras super tempatan itu dikira RM7. Saya kata beras super tempatan ni ada banyak jenis. Yang Jalaluddin pakai baju hitam lain, baju cerah lain, harga lain kan. Yang tu satu 30, yang ni satu 19 ringgit, 21 ringgit. Oh lain okey. Dia pun betul kan. Dia kata okey, yang nilai dia agak 30 ringgit ke atas. So kalau macam tu lagi senang lah kita nak kira. So siapa yang makan bawah 25 ringgit tu, so bayar yang 7 ringgit. Yang 30 ke atas tu, bawah 45, itu bayar yang 12 ringgit. Kalau yang 50 ringgit ke atas yang bayar beras mati tu, beras basmati yang wangi lagi,
itu orang kata apa? Bayarlah 21 ke 24 ringgit. Begitulah, tengok pada dia punya kadar. Siapa yang makan beras tu tu selalu berharap lah. Nasi Arab kan panjang tu, beras mati. Basmati tu buat nasi Arab mahal. Sebab dia beras itu mahal. Basmati? Oh, tu untuk orang kecil manis lah. Oh, dia tu makan yang beras mahal sebab sakit. Ini sebab memang suka. Memang jenis orang duit banyak makan beras. Dia makan beras poni tu, apa beras? Tengok aku nak sebut pun tak reti. Nampak sangat aku makan beras murah. Harba poni makan Taj Mahal yang mahal harga dia. Kalau dia jenis orang sakit, jadi memang terpaksa makan beras tu lain cerita. Dia termasuk daripada orang yang mungkin level tengah ataupun level bawah. Tapi dia terpaksa beli juga sebab sakit. Kalau tidak nanti kan dia kena kencing manis lagi bahaya. So dia lain kes tu. Ini untuk orang yang standard, yang tidak ada penyakit. Memang dia memang makan beras tu. Memang saya jumpa ramai orang pergi makan sedap makan nasi. Macam beras berterabur gitu, nasi. Dia tak melekat. Kata, beras sedap ni. Oh ni beras ni Ustaz. Oh. Panjang. Lepas tu tengok macam mana bentuk dia pun tunjuk lambang paket kan. Kita pun bila pergi ke Tesco pun pergi tengok insaf dulu tuan-tuan. Tengok beras mampu tengok panggil tu. Baik. Itu lafaz semua itu kita akan bincang. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang zakat harta. Sebab kita pun masa agak terhad, kuliah tidak boleh lebih daripada yang sepatutnya. Saya nak buka soalan sementara kita tunggu waktu azan. Zakat harta ni kita akan bincang sebab zakat harta ni agak kompleks. Dia ada zakat emas, perak tu kena keluar zakat lah. Orang tu ingat zakat perak tak ada zakat. Emas pun ada zakat. Nanti saya akan bawa yang Putrajaya punya wilayah persekutuan punya zakat. Zakat emas macam mana kan? Berapa kadar dia, yang pakai, yang tak pakai. Kemudian kita ada bincangkan juga zakat taksiran ni, buku ni tak boleh pakai sebab dia lama 2007. Dia sekarang ni ada taksiran baru 2019-2020. Pakai yang terkini sebab dia fatwa tentang zakat ni sentiasa ada yang baru. Ya, tuan-tuan. Baik. Saya buka soalan. Ada dua soalan tu. Pertama berkenaan dengan kategori fisabilillah. Adakah ustaz-ustaz contoh dia layak terima fisabilillah zakat atas kategori fisabilillah? Contoh macam kuliah kan. Kuliah ke apa kan. Yang lepas pada yang PKP kan. Okey. Ustaz. Lagi? Untuk fisabilillah. Yang kedua, apakah tafsiran rekod? Contoh yang lepas kita ada isu tentang pondan. Adakah dia masuk kategori rekod tu? Okey, terima kasih Ustaz. Soalan bagus ni tuan-tuan. Dua. Baru-baru ni bukan saja ustaz-ustaz yang tidak ada kajian pekerjaan tetap. Ustaz-ustaz, artis, pelakon-pelakon, penyanyi, dia orang kata ustaz, layak ke penyanyi dapat zakat? Layak sebab dia orang Islam. Nah, ustaz-ustaz layak ke terima zakat? Layak. Cikgu-cikgu tuition berapa ramai? Cikgu-cikgu tuition yang yang memang dia buat memang full time tuition, mengajar rumah, home to home. Rumah ke rumah ataupun orang datang kat dia mengajar bahasa Inggeris. Dia orang kesian tu. Saya ada satu sekolah saya tengok dia buat kat rumah, tutup sekolah tu. Sebab sekolah swasta siapa nak bayar? Mak bapak tak mau bayar. Tuition anak buat online. Ada mak bapak tak mau ambil. Jadi adalah seorang dua yang buat yang mengajar juga adalah dapat bayaran dia kan. Bayar pun saya rasa macam anak saya bayar macam biasa 200 lebih. Tapi nak bagi tahu dia orang terpaksa untuk teruskan hidup. Jadi kalau dia orang ni tak mampu, ustaz-ustaz dia sebagai contoh, dia full time mengajar di masjid-masjid dan surau, mengajar Al-Quran rumah ke rumah, maka kalau dia termasuk daripada orang yang miskin, dia kita nak kata fakir taklah, miskin, maka dia layak terima zakat. Layak terima zakat. Tak payah kira fisabilillah. Dia kira macam bawah orang miskin lah. Sebab dia tak mampu masa tu. Jatuh miskin masa tu. Ataupun orang yang berhutang. Dia boleh masuk bawah orang berhutang. Sebab dia kan ada hutang banyak. Lepas tu tak boleh nak bayar. Masa tu dia kira orang yang berhutang. Kalau fisabilillah agak
ni sikit sebab perbincangan ulama terhadap fisabilillah tu agak ketat. Sebab fisabilillah, perang fisabilillah, ini tak, dia tak boleh nak pergi ceramah, tak boleh nak ada show, tak boleh nak nak berniaga dan sebagainya. Maka kita tengok dia punya tu termasuk miskin ketika itu. Fisabilillah tu agak ni sikitlah perbincangan ulama terhadap isu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, riqab. Di Selangor pada tahun 2012 telah membenarkan pembayaran zakat atau bagi zakat kepada di bawah riqab ni. Riqab ni pada asal orang nak merdeka, hamba yang nak merdeka, kemudian dia orang kata apa? Dia dalam proses nak merdeka, jadi dia layak terima zakat. Dia orang Islam, dia nak merdeka daripada hamba, dia kena bayar pada tuan dia. Contoh dia kena bayar 70,000. So dia nak bayar 70,000 tu dia kena simpan duit. Maka dia orang-orang ni dia layak untuk terima zakat. Cuma sekarang ni dah tak ada hamba tu. Jenis hamba tu tak ada. Bibik tak termasuk. Tu pekerja. Sekarang ni dibincangkan orang yang sama nak membebaskan diri dia daripada belenggu zina, GRO, apa lagi, belenggu peliwat ada. Kita pernah pergi dakwah, saya pergi dekat KL, dia ada satu kawasan tu, aduh, saya pun sedih lah, dekat dengan lorong Haji Taib lah. Dia tengok saya mata kecil-kecil dia, pening tu. Kita pun risau juga, takut dirogolnya. Tapi alhamdulillah lah, dia nak dekat dengan kita. Cuma bila saya tanya kenapa bekerja macam ni kan, dia kata saya terpaksa, dia kata. Yang ambil kami, saya tanya berapa sehari dapat? Ada dapat RM50. Berapa customer dapat? 5 orang. Sekali dia diliwat. Sekali dia diliwat, RM10. Jadi saya kata tak boleh, kena berhenti. Ini haram, ini. Dia kata saya nak kerja apa lagi Ustaz? Saya kata macam mana awak nak kerja, awak pakai skirt. Awak lelaki jadi pakai skirt. Nah, macam mana awak nak kerja? Cuma awak potong rambut macam saya, jalan betul-betul macam saya, pergi kerja, orang terima. Nah, jadi kalau macam ni awak pakai dengan rambut, dengan dada besar, tengok suara jantan, lagi orang. Orang tak jadi nak ambil. Jadi saya suruh ubah. Jadi adalah kaedah-kaedah, tapi nak bagi tahu ada orang macam ni. Dia nak bebas, nak keluar daripada belenggu itu, dia kena bayar atau semuanya, zakat akan membantu. Tapi syaratnya ketat, bukan main bagi, pelacur bagi, tak ada. Dia ada garis panduan yang sangat ketat untuk bagi zakat kepada golongan seperti itu. Pelacur, GRO, apa lagi, peliwat, dan ramai lagi lah disebut dalam zakat dalam fatwa Negeri Selangor 2012. Tapi itu masa tu isu orang letak dalam WhatsApp group kan, macam-macam kata tengok semua dipolitikkan lah. Fatwa pun dipolitikkan. Ini tengok apa dah jadi. Zaman sekarang semuanya boleh. Bukan, itu fatwa 2012, semua pekat minta maaf, tu tarik balik. Sebab ayat dia tu pedas juga tu. Itu sebab tuan-tuan puan, hukum hakam ni jangan dipolitikkan. Kalau fatwa lah. Jangan duk masuk ke zaman sekarang, zaman PH, lepas tu zaman PN, lepas ni zaman apa lagi lah. Kita pun pening kepala lah. Harap-harap yang terbaik lah. Jangan duk pening kepala lah tuan-tuan. Yang penting okey. Banyak sangat kita ni gaduh Zaman PKP orang duk sibuk tak cukup makan tu, gaduh lagi dia orang ni. So mau pakat nak berebut naik pangkat. Pangkat apa lagi orang tak makan ni. Assalamualaikum, soalan. Abang ipar saya memelihara 3 ekor anjing. Untuk menjaga kandang kambing. Paling peliharanya. Cuma kandang itu terletak di belakang rumah mertua saya. 3 anjing itu selalu tidur dan berkeliaran di kawasan rumah. Bagaimana dari soal kebersihan. Bagaimana soal kebersihan di kawasan rumah mertua saya itu? Okey, saya jawab satu. Anjing ni kalau dia bela untuk tujuan jaga kambing, kawasan kambing agar tak dimakan oleh binatang-binatang buas atau tak disondol oleh pokok-pokok, tak disondol oleh babi hutan, dia letak anjing 2-3 ekor, itu dibenarkan untuk menjaga
ternakan untuk menjaga ternakan ni ternakan yang tidak bukan yang air atau betul lah. Ni ternakan yang besar macam kambing, lembu, nak jaga nak jaga kebun. Itu semua dibenarkan. Cuma kan anjing punya rumah ni, dia punya rumah anjing ni dekat belakang rumah mertua. Jadi anjing tu selalu berkeliaran dekat kawasan rumah. Kalau dia berkeliaran di kawasan luar rumah, tak apa, tak ada masalah. Sebab anjing ni, dia memang dah binatangnya dia sama lah macam anjing lalu ke depan kereta kita, tidur bawah kereta kita. Kalau ikut kan kena samak kereta kita tu. Tak payah. Sebab apa? Sebab kebersihan kawasan keliling rumah itu bukan kita guna untuk solat. Yang tak dibenarkan masuk dalam rumah. Itu sebab Nabi sebut, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun. Anjing yang dalam rumah, memang malaikat tak masuk. So jangan bagi dia masuk dalam rumah. Itu penting. Yang kedua, apa hukumnya seorang Islam memelihara anjing? Tak boleh lah, dalam mazhab Syafi'i haram nak bela anjing. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan sesiapa saja yang membela anjing, kurang dia punya amalan setiap hari 1 qirat. Amalan 1 qirat tanpa sebab. So elakkan. Itu sebab Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dia bincangkan dalam mazhab Syafi'i, nak bela tu mesti bersebab yang sangat kuat. Kalau nak bela untuk jaga rumah, sekarang ni tak sesuai lagi. Sebab sekarang ni taman kita orang Islam bela anjing pelik kan. Saya ada pergi seorang rumah seorang datuk ni, ada anjing rumah dia, besar tu anjing. Jadi bila saya masuk rumah dia, saya terkejut ada anjing besar. Dia kata, Ustaz, sekarang ni saya bela anjing. Bela anjing saya beli makanan dia. Bela manusia ni jaga rumah saya, dia orang kaya kan, jaga rumah, perompak masuk juga. Dia tidur. Anjing tak tidur Ustaz. Dah. Dia percaya ke anjing dia kan ni. Cumanya uruf tidak sesuai. Cuma isteri dia cakap lah, dia kata orang jadi susah nak datang rumah. Orang nak datang rumah tu jadi susah, orang segan nak datang rumah. Dia geli nak makan, geli nak masuk, geli nak duduk pun rasa geli. Jadi orang tak datang tu rumah dia. Adik-beradik pun kalau nak buat perjumpaan, dia jumpa rumah orang lain. Rumah adik-beradik yang lain, dia tak membuat rumah tu. Ni perlu difahami juga kenapa. Ya? Jadi jangan bela anjing tanpa sebab, hukumnya haram. Tapi kalau bersebab yang sangat kuat, sesuai dengan uruf di Malaysia, maka boleh. Tapi sekarang ni Malaysia tidak sesuai untuk kita bela, letak kat rumah atau kat mana-mana. Ya? Wallahu alam. Ya, ada orang hantar satu soalan, sudah saya berhenti. Assalamualaikum Ustaz, semasa kes COVID berlaku, percampuran antara lelaki dan perempuan di luar wad atas faktor ruang yang terhad, serta terdapat dalam kalangan pelawat yang memakai pakaian berlengan pendek. Adakah hal yang demikian dimaafkan? Tuan-tuan, apabila dalam keadaan darurat, ad-darurah tubihul mahzurat. Itu berat sangat tu. Darurat ni. Tapi kita letak keperluan yang sangat mendesak. Al-hajah tunazzal manzilatul darurah. Dalam keadaan sangat mendesak, maka dalam itu tidak ada masalah. Sebab dia pergi itu dalam keadaan orang sakit, tiba-tiba keluarga terpaksa pergi hantar, pakai pakaian tak lengkap. Itu semua dalam keadaan diringankan. Sebab dalam keadaan orang tu terdesak, terpaksalah bawa family yang demam, terpaksa ikut suami yang sakit dan macam-macam lagi. Jadi suasana yang sesak itu termasuk daripada daripada kemudaratan ataupun keperluan yang tidak dapat dielakkan, maka dibenarkan insya-Allah. Yang masa tu musim COVID pula tu, musim orang sangat kelang kabut. Yang tak bolehnya saja-saja pakai lengan pendek keluar. Itu tak boleh. Apa hukum memakai hand sanitizer yang mengandungi alkohol ketika di dalam solat? Mohon pencerahan Ustaz. Tak ada masalah. Dah keluar dah fatwa, tidak ada masalah dan tak bernajis. So, kita tak ada. Memang ada. Oh, ada. Yang pakai kat luar kan? You masuk ke dalam. Najis tak najis. Sebab alkohol yang dibuat itu bukan daripada arak. So, tidak najis, jangan risau. Pakai terus. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Hukum majikan potong gaji pekerjanya kerana tidak datang kerja akibat COVID ini. Aduh. COVID ini bukan kita minta. Jika majikan saya minta saya kerja, saya akan kerja. Tapi jangan potong gaji. Saya banyak tanggungan lagi. Mohon pencerahan Ustaz. Sudahlah. Apa? Macam mana ni? Dia kena balik kepada arahan kerajaan lah. Kerajaan kalau ikutkan, kerajaan suruh teruskan. Macam saudara-saudara saya ramai yang bisnes, dia orang teruskan kaki tangan walaupun tak datang kerja tetap dibayar.
Cuma dia ada had. Kalau 3 bulan masih lagi tak buka, maka mereka terpaksa tutup. Bukan tutup ni, tutup dia orang punya bisnes. Jadi tengok kepada arahan kerajaan. Tapi buat masa tu, alhamdulillah ramai dia yang bayar. Alhamdulillah. Cuma hotel-hotel tak dapat bertahan. Hotel-hotel macam adik saya, hotel dia accountant dekat hotel tersebut kena buang kerja. Satu hotel kena buka. Ada hotel kat Bandar Baru Bangi yang tinggi tu tutup 6 bulan. Pekerja semua jobless. Tapi hebatnya orang kita ni bagus. Bila jobless dia akan terfikir, dia akan fikir panjang. Jadi pakat menjual barang. Kan? Jual barang. Barang online. Barang online naik mencanak. Baguslah, alhamdulillah. Soya beli online. Kahwin pun online sekarang. Sekarang tak ada kan? Tak ada lah. Okay, soalan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, kerajaan telah membuka masjid dan surau untuk solat Jumaat dan solat jemaah tetapi mengikut prosedur SOP yang telah yang ketat. Salah satunya adalah limit hanya 1/3 mengikut keluasan masjid tersebut. Persoalan saya, adakah saya kena pergi dulu ke masjid tersebut untuk solat Jumaat? Jika tiada rezeki saya masuk solat, maka jika tiada rezeki saya masuk solat, maka baru tidak wajib atas saya untuk solat. Okey, tuan-tuan dan puan, dia sekarang ni macam solat Jumaat. Kita dibenarkan untuk pergi ke masjid 1/3, betul tak? Jadi kita tengok macam mana. Kalau katakan kawasan kita, macam ni kawasan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tahu surau ni 1/3. So tuan-tuan datang dulu. Datang awal. Kalau ada rezeki masuk, kita tengok ada rezeki, sekurang-kurangnya kita dah lepas tanggungjawab wajib itu. Kita pun balik. Jangan semua pakat kata, tak apa, duduk kat rumah. Kata, aku tak, dah cukup 1/3. Semua pakat 1/3, tengok ada 3 orang. Sebab semua pakat kata dah 1/3. Datang dulu. Datang dulu. Ada rezeki, masuk. Tak ada rezeki, balik. Sekurang-kurangnya kita dah buat apa yang telah diwajibkan. Mulakan dahulu, kalau tak mula, tak ada orang tahu. Sama juga macam solat subuh. Subuh berapa orang? Kalau di Putrajaya. Sama kan? 1/3. Bermaksud berapa orang? Kalau surau kita berapa orang? 120 orang. Sepenuhnya? Maknanya 100. Maknanya kalau seluruh surau ni lebih kan? Lebih. Jadi maksudnya kalau ni 120 orang. Jadi kita datang dulu. Kalau semua pakat kata tak apa, cukup dah 1/3. Tengok. 7 orang. Dan semua pakat tu kata kita datang dulu. Sekurang-kurangnya datang. Ni pun banyak lagi line. Banyak line daripada orang ni. Sebab semua masih duk ingat apa-apa tak perlu pergi. Pergi dulu, insya-Allah tuan-tuan ada tu. Sebab diikut pada keluasan surau dan masjid. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan dapat masuk dan insyaAllah kita akan dapat apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni dah tak ada masalah dah. Azan je saya pergi bersurau, sampai dia bawa sejadah tu dia letak, dia masuk. Sebab memang solat sunat, solat fardu tu tak ramai lagi. Yang berebut nak pergi solat Jumaat. Solat sunat hak yang solat sunat, solat wajib yang lain, subuh apa masih belum lagi lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala